Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 9 Oktober 2024. Kita ke berita utama. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC memberi masa 2 bulan kepada semua platform media sosial untuk meneliti draft pertama kod tata laku melibatkan platform media sosial yang bakal siap hujung Oktober ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata masa 2 bulan turut diberikan kepada semua penyedia perkhidmatan untuk mendaftar di bawah agensi itu sebelum sebarang tindakan undang-undang dikenakan terhadap mereka. Terdahulu, Fahmi mengumumkan MCMC sedang membina kod tata laku sebagai panduan kepada platform media sosial agar tindakan boleh dikenakan kepada pengguna sekiranya mereka melanggar kod berkenaan. Menurutnya, pusingan pertama perbincangan melibatkan kod itu telah dilakukan pada 3 September yang lalu. Sementara itu, MCMC turut mengikuti rapat perkembangan berhubung aspek pornografi dan jenayah seksual melibatkan aplikasi Telegram dengan mengadakan beberapa pertemuan bersama pihak aplikasi itu. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan mengabungkan penguatkuasa dari 7 agensi di bawah satu bumbung untuk memperkukuhkan kawal selia dalam sektor agro makanan. Agensi yang terlibat adalah Kawal Selia Padi dan Beras, Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, Jabatan Pertanian Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Veteriner, Jabatan Perikanan Malaysia, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Menteri KPKM Datuk Seri Mohamad Sabu berkata penggabungan itu akan melibatkan 2,030 anggota yang akan mengawal selia 14 akta di bawah kementerian. Cadangan ini akan dibincangkan dalam mesyuarat dengan Perdana Menteri pada 1 November depan. Tujuan pergabungan adalah untuk meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan dan mengatasi masalah seperti ketirisan dan penyeludupan. Reformasi itu juga akan dilakukan di Lembaga Pertubuhan Peladang dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan. Pergabungan ini tidak melibatkan kos tambahan dan hanya merupakan pertukaran dalaman di kalangan anggota penguatkuasa. Malaysia mencadang beberapa langkah bagi memacu pelibatan strategik ASEAN dalam pertubuhan perdagangan, hubungan pelaburan dan transformasi digital. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah yang perlu dilakukan negara anggota termasuk mengukuhkan asas ASEAN, memperkukuh rantaian nilai serantau dan kerjasama regulatori. Selain itu, ASEAN perlu mencipta dan menyusun semula serta menyelaras ekonomi blok serantau dan memanfaatkan kekuatan masing-masing. Sementara itu, beliau berkata perpecahan dalam ASEAN berisiko dieksploitasi sehingga merugikan keutamaan dan kesatuan ASEAN di mana ketegangan global terus meningkat serta polarisasi dilihat mengatasi integrasi. Sehubungan itu, beliau menegaskan ASEAN mesti kekal bersatu dan akan terus menjadi peneraju utama kepada keamanan, keselamatan dan kerjasama di rantau itu. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi plenari di sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang kemuncak berkaitan di Pusat Konvensyen Kebangsaan NCC Laos hari ini. Kedah dijangka menghadapi banjir yang lebih buruk sepanjang fenomena air pasang besar selama 3 hari bermula 18 Oktober ini dengan paras air laut diramal mencecah 3 meter. Timbalan Pengarah APM Kedah, Major Muhammad Suhaimi Muhammad Zain menyatakan bahawa APM telah bersiap sedia dengan keanggotaan dan bantuan tambahan dari negeri lain jika diminta keadaan semakin memburuk. Banjir yang berlaku sebanyak 3 kali sejak 16 September lalu telah menjejaskan hampir kesemua 114 lokasi panas di negeri ini, manakala sebanyak 21 pusat pemindahan sementara PPS telah diaktifkan di 5 daerah termasuk Kubang Pasu, Kota Setar dan Baling.
8 sungai termasuk Sungai Anak Bukit di Kota Setar telah melebihi paras bahaya dengan punca utama banjir adalah disebabkan hujan lebat yang ekstrim serta kuantiti air sungai yang banyak mengalir turun ke Kubang Pasu dan Kota Setar. Namun begitu, beberapa penduduk masih dilihat enggan berpindah ke PPS yang disediakan kerana bimbang tentang keselamatan harta benda meskipun dinasihatkan agar segera berpindah demi keselamatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah mengenal pasti 124 kawasan berisiko banjir dengan seberang perai tengah mencatatkan 44 kawasan berisiko tinggi kerana dikenal pasti berada di lokasi rendah dan berhampiran dengan sungai. APM juga telah melaksanakan program Kampung Siaga 221 komuniti berdaya tahan bencana yang melibatkan 570 orang peserta dari 7 buah kampung terpilih. APM juga kini bekerjasama dengan Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Pengairan dan Saliran untuk pemantauan cuaca terkini. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Pihak pembelaan yang mewakili penceramah selebriti pencetus Ummah PU Azman akan mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara AGC berkaitan kes pertuduhan melakukan amang seksual fizikal. Peguam Muhammad Zahid Ahmad yang mewakili PU Azman atau nama sebenar Azman Shah alias 41 tahun berkata surat representasi itu dikemukakan sesuai dengan keadaan terkini anak guamnya. Beliau bagaimanapun tidak menjelaskan tujuan representasi tersebut. Terdahulu dalam prosiding di hadapan Hakim Datin Surita Budin, Muhammad Zahid memaklumkan telah menghantar surat kepada mahkamah untuk penangguhan perbicaraan yang dijadualkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober ini. Mahkamah membenarkan penangguhan perbicaraan bagi tarikh berkenaan dan memberi tempoh seminggu kepada pihak pembelaan untuk menghantar representasi. Surita kemudiannya menetapkan 27 November depan untuk sebutan keputusan representasi dan status penelitian kertas siasatan. Sebelum itu, PU Azman kelihatan tenang ketika masuk ke kamar mahkamah dengan memakai baju T penjara berwarna putih. Ini merupakan kali pertama PU Azman dilihat selepas dimasukkan ke penjara Kajang pada 27 September lalu bagi menjalani hukuman 24 tahun penjara dan 2 sebatan. Selain itu, mahkamah turut memberi kebenaran kepada keluarga PU Azman untuk berjumpa dengannya selepas prosiding selesai dalam kamar mahkamah. Selepas sah bercerai talak 1 Isnin lalu, Fazura dan Fatah Amin terus mencipta sensasi apabila dikatakan bakal melancarkan single duet berjudul Bertahan Demi Cinta pada Khamis ini. Terkejut dengan berita tersebut, pengurus Fazura Iman Tan berkata pihaknya langsung tidak tahu-menahu tentang pelancaran lagu berkenaan yang disifatkan tidak sesuai dengan waktunya. Gara-gara pelancaran single tersebut, Fazura dan Fatah didakwa menggunakan penceraian sebagai gimmick untuk mempromosikan lagu. Menepis dakwaan tersebut, jelas Iman, pihak label tidak sepatutnya menangguk di air yang keruh menggunakan kesempatan atas kesepitan orang lain.
Difahamkan lagu duet tersebut telah dirakamkan awal tahun ini dan menjadi antara runut bunyi drama hero Seorang Cinderella 2. Terdahulu, syarikat rakaman Indonesia Hits Record memaknai video di Instagram memaklumkan pasangan itu bakal melancarkan single duet Bertahan Demi Cinta pada 10 Oktober ini di semua platform penseriman digital. Kita ke berita dunia. Sebuah restoran di Vietnam mengundang perhatian ramai selepas melancarkan hidangan mi daging lembu bubble tea dalam usaha memanfaatkan populariti minuman teh susu boba di negara itu. Hidangan terbaru di restoran Yutang berkenaan menggunakan campuran sup sayur, teh hitam dan susu segar. Lebih aneh, mi tersebut disajikan bersama beberapa irisan daging lembu dan boba. Hidangan itu menjadi tular di Vietnam sehingga ramai pensohor media sosial berpusu-pusu mencuba merasai mi tersebut untuk dijadikan paparan kandungan dalam laman sosial masing-masing. Pensohor media sosial tempatan Dak An bagaimanapun mengkritik hidangan itu yang disifatkan tidak memiliki sebarang keistimewaan di samping rasanya yang tawar. Hidangan aneh itu dilancarkan pada 29 September lalu pada harga RM16.87 semangkuk. Sepasukan pakar bedah di Switzerland menjadi sensasi internet apabila berjaya melakukan pembedahan endoskopik jarak jauh ke atas seekor babi dengan menggunakan alat kawalan permainan PS5 DualSense dan PlayStation Move. Ia membolehkan pakar-pakar bedah melakukan pembedahan dengan kawalan penuh meskipun berada pada jarak 9,304 km. Penolong Profesor Jabatan Pembedahan CU Medicine Shannon Melissa Chan berkata prosedur itu bukan sahaja menawarkan latihan pembedahan jarak jauh, malah ia mampu memberi akses segera di kawasan terpencil. Kejayaan tersebut merupakan kerjasama antara Fakulti Perubatan Universiti China Hong Kong dan ETH Zurich. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari Iklaneka, theutusan.com.my. Segmen Halal Niaga minggu ini berbekalkan pengalaman bekerja di sebuah kafe sebelum ini ternyata menarik minat Muhammad Haziq, 24 tahun dan 2 orang rakannya untuk membuka perniagaan sendiri di Batu Pahat, Johor. Mengetengahkan konsep santai seolah-olah berada di dalam rumah, setiap menu yang ditawarkan Crossroad Cafe amatlah berpatutan dan tidak melebihi RM20. Menu yang kita tawarkan di dalam Crossroad Cafe ini antaranya kita ada set sambal siakap. Okey, set sambal siakap ni kita bagi nasi satu portion, ada salad, lepas tu siakap kita bagi seko. Itu untuk signature kita. Lepas tu kita ada menu lain macam pasta, western, kita ada chicken chop juga, kita ada snack kita memang banyak, ada fries loaded ke something macam tu. So korang kena try kita punya sambal. Sambal kita tu signature kita. Ada cili, ada ikan siakap seko dengan nasi salad. Kalau you guys tak makan ikan, kita ada chicken juga. Chicken tu kita guna chicken chop, sama juga portion dia. Ada nasi, ada sambal, ada salad dengan chicken chop. Biarpun berdepan dengan beberapa cabaran, Haziq dan rakan-rakannya meletakkan harapan tinggi untuk membuka cawangan kedua Crossroad Cafe dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Keunikan tu bagi saya memang betul-betul santai. You datang macam makan dekat rumah je. Kita pun ada area movie kat belakang ni, ada movie area. So dekat bawah, hall bawah kita ada chill punya table. Okay, kita ada family punya table, kita ada punya single, kita ada couple punya table. So keunikan saya kat sini malam kita ada buka movie. Bagi saya unik lah kedai kita ni. Kita ada movie, kat bawah kita ada tempat chill, lepas tu kita ada music, kita ada gitar, something. Korang kena datang dululah, kena tengok macam mana. Kerajaan dijangka mengumumkan pelbagai insentif dan usaha untuk meningkatkan pendapatan isi rumah dalam Belanjawan 2025 yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada 18 Oktober depan.
Pakar Ekonomi Universiti Tun Abdul Razak, Uni Razak, Profesor Emeritus Banjaya Bardai berkata, ini bagi memastikan isi rumah untuk berbelanja dan merangsang ekonomi negara. Menurut beliau, terdapat peningkatan ekonomi dan seharusnya volum perniagaan bertambah, namun dilihat semakin mencabar ketika ini. Sementara itu, pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM, Dr. Taha Muhammad Omar berkata, Belanjawan 2025 boleh memperkenalkan skim pembiayaan tanpa faedah untuk usahawan muda dan insentif ini seharusnya lebih besar berbanding tahun lalu. Beliau menjelaskan kebanyakan rakyat menjangkakan terdapat pengumuman insentif baharu yang menumpukan kepada penambahbaikan infrastruktur digital dalam Belanjawan 2025. Balik ke berita sukan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sudah bersedia untuk membuat pelaburan besar sekiranya ada jurulatih berkaliber mahu menjadi jurulatih baharu Harimau Malaya. Memandangkan kos yang diperlukan untuk skuad kebangsaan agak tinggi, FAM tidak akan bersikap kedekut untuk berbelanja. Namun buat masa ini, mereka lebih selesa untuk memberikan ruang buat Pau Mati Vincent membuktikan kualitinya. Timbalan Presiden FAM Datuk Muhammad Yusof Mahadi berkata, perkara paling utama adalah jurulatih dapat melakukan tugasnya dengan baik sekaligus mampu memenuhi harapan peminat. Sebelum ini, nama bekas pengendali Vietnam Park Hang-seo terus menjadi sebutan untuk diangkat sebagai pengendali tetap Harimau Malaya bagi menggantikan tempat yang ditinggalkan oleh Kim Panggon. Namun hasrat untuk mendapatkan khidmat Hang-seo tertangguh kerana dia dikabarkan meminta bayaran yang agak tinggi sehingga memaksa FAM mengeluarkan dana yang lebih besar. Wakil negara saingan Liga Juara-Juara Asia Elite ACLA 2024-2025, Johor Darul Takzim JDT berada di tangga ke-9 bagi nilai pasaran tertinggi daripada 12 pasukan Zon Timur yang berentak dalam kancah bola sepak tertinggi Asia itu. Laman sesawan transfermarkt.com melaporkan JDT bernilai 50.9 juta ringgit sekaligus menyaksikan skuad bimbingan Hector Bidoglio itu berada pada kedudukan ke-18 daripada kesemua 24 pasukan yang bertanding membabitkan Zon Timur dan Zon Barat. Juara Liga Super China CSL musim lalu, Shanghai Port menjadi antara pasukan memiliki nilai pasaran tertinggi bagi zon yang sama iaitu berjumlah 86.9 juta ringgit. Naib juara Liga Jepun Yokohama F Marinos mengekori rapat dengan nilai 82.5 juta disusuli wakil Korea Selatan Ulsan HDFC dengan 78.5 juta ringgit serta juara Liga Jepun Vissel Kobe yang dianggarkan bernilai 77.04 juta ringgit. Sebagai penutup 15 minit AMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 10 Oktober 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.